ini dia soalan pertama hari itu semasa kita punya kelas, yaitu apakah tujuan inskripsi Telaga Batu ya. Inskripsi Telaga Batu ni kamu kena tahu ya. Pada zaman Sriwijaya ada satu Telaga Batu ya, dan Telaga Batu tu dia ada inskripsi. Inskripsi ni macam batu yang ada tulisan. Jadi di situ okey, ada air yang mengalir ya, dituang air ke atas inskripsi itu, kemudian air tu disambut ya, air tu disambut, kemudian diberi minum kepada para pembesar ya. Kenapa ya? Untuk persetiaan, untuk menunjukkan mereka ni setia kepada raja ya. Jadi bila kita jawab soalan ni, okey, kita terus highlight di sini, kita terus highlight di sini. Jadi supaya nanti kita jumpa lagi soalan tu, mungkin kan, mungkin pada masa akan datang soalan ni dia terbalikkan enggak? Ini jadi soalan. Okey, sebagai menunjukkan kesetiaan kepada raja, apakah yang dilakukan oleh para pembesar? Di sini dia tidak bagi tahu pembesar kan? Kamu tambah pembesar. Begitu. Begitu barulah kamu sedang memahami soalan ini ya. Okey, kemudian ada mau tanya yang sini? Tiada, Cikgu. Okey, kalau tiada, cikgu terus kepada soalan yang kedua. Antara berikut, pembesar manakah yang bertanggung jawab menjaga keselamatan Kota Melaka? Pembesar keselamatan Kota Melaka. Okey, cikgu mau tanya kamu, pembesar keselamatan di Kota Melaka ni di darat kah di laut? Darat. Di darat, okey. Fokus keselamatan. Bendahara ni kita tahu dia penasihat raja. Begitu bila kamu buat kan, kamu mesti mau tahu apa tu bendahara, kamu tambah penasihat raja. Ya, macam Perdana Menteri lah hari ini. Laksmana ni keselamatan di laut. Okey. Syah Bandar ni orang yang mengutip cukai di pelabuhan. Kaitkan dengan pelabuhan. Temenggung menjaga keselamatan macam polis. Jadi polis ni kalau kita tengok menjaga keselamatan dalam negeri. Jadi dia sesuai dipilih sebagai jawapan menjaga keselamatan Kota Melaka ya. Okey, yang ini tiada soalan ya. Kalau ada terus suarakan ya. Okey. Cikgu pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, revolusi Perancis ya, iaitu satu gerakan menentang sistem pemerintahan beraja ya. Jadi sistem beraja di Perancis ni dikaitkan dengan kekejaman raja siapa? Raja siapa ni? Raja Louis. Kan? Raja Louis. Yes. Dia Raja Louis. ya, terlampau kaya, mewah, makanan sangat mewah, pakaian sangat mewah, kehidupan sangat mewah, tetapi rakyat Miskin. Rakyat apa jadi rakyat dia? Rakyat merana. Merana, miskin, kelaparan. Kelaparannya, jadi kalau kamu boleh Google nih, kamu tengok dia punya Discovery Channel kan, Raja Louis ni dia pakai baju yang sangat mewah, makan sampai badan dia jadi gemuk, sampai berdiri pun susah, bangun pun susah kan. Daripada kurus, handsome sekali, terlampau kuat makan macam-macam mewah hidup dia, dia jadi terlampau gemuk sampai susah mau bangun kan. Lepas tu apa yang berlaku ialah pemerintahan raja tu, rakyat ni dia bersatu kemudian menolak sistem raja tu. Jadi mereka akhirnya telah menyingkirkan raja, menyebabkan pemerintahan beraja tu telah berakhir. Itu maksudnya revolusi, satu gerakan secara besar-besaran. Apa gerakan itu? Iaitu menyingkirkan raja. Siapa raja tu? Raja Louis. Kenapa Raja Louis? Tadi. Jadi sepatutnya kamu ada catatan di sini. Jadi bila kamu buat begini kan, kamu macam memahami topik sejarah tu. Jadi ini secara tidak langsung nanti soalan struktur, soalan esei kamu boleh jawab ya. Okey, kemudian bagaimanakah golongan intelektual? Siapa ni intelektual? Okey, golongan cerdik pandai. Bagaimana golongan cerdik pandai yang ada pendidikan Inggeris menyalurkan idea, idea nasionalisme lah kepada masyarakat di tanah Melayu. Jadi kamu tengok sini, berpendidikan Inggeris. Bila orang tu berpendidikan Inggeris, dia pandai bercakap bahasa Inggeris, maka di sini kita kaitkan dia dengan usaha berbaik-baik dengan British. Maksudnya dia guna kebolehan dia bercakap dengan British tu berhubung dan berbaik-baik dengan British, tapi sebenarnya mereka mau menyampaikan atau menyalurkan idea nasionalisme ya. Okey, yang seterusnya, soalan seterusnya. Ini. Perjanjian Versailles. Apa tu Perjanjian Versailles?
Yang masa Perang Dunia Pertama tamat tuh, Cigo. Iya, uh, Faris punya bahasa tuh kan mau dikasih bagus lagi. Yaitu satu perjanjian yang menamatkan Perang Dunia Pertama, ya. Ditandatangani oleh Pakatan Bertiga. Siapa Pakatan Bertiga? Kamu sepatutnya sudah tahu. Oke, siapa tuh Pakatan Bertiga? Austria-Hungary. Ah, Austria-Hungary. Austria-Hungary. Itu Itu kuasa Pakatan tengah. itu kuasa tengah. Jerman, Austria-Hungary, Serbia, Prancis kuasa kan? tengah kan? Prancis, Britain kan? Jadi perjanjian Versailles ni ditandatangani, dapat. Jangan bila kamu tak tahu sini, saya tak tahu Pak ya. Bagus kalau kamu tak tahu. Sekarang bila kita bincang kamu jadi tahu. Cikgu yakin bila keluar lagi soalan ni kamu akan tahu. Begitu belajar ya, bukan mesti tak tahu, tak tahu lah. Jadi tak peduli kan? Jadi sini kita mau faham cerita dia. Jadi ditandatangani antara dua pihak nih ya, Pakatan Bertiga, Jerman kuasa tengah kan? Ingat cikgu bilang peta dunia dia di tengah. Oke, menamatkan Perang Dunia Pertama. Apakah kesan? Tengok baca betul-betul highlight sini. Kesan perjanjian Versailles itu. Oke, jadi antara kesan perjanjian Versailles itu yang pertama ini betul membayar pempasan perang. Kesan kepada Jerman. Adakah Jerman perlu bayar pempasan perang? Perlu. Perlu. Jadi ini betul kan? Memang syarat dia. Jerman bayar pempasan perang. Maksudnya dia memang sudah membiayai perang. Tetapi Britain, Perancis semua tuh yang terlibat dalam perang, dorang minta ganti rugi. Kesian kan, sudahlah kalah disuruh lagi bayar pempasan. Jadi dia cakap, macam mana saya mau bayar? Jadi pinjam duit dengan Amerika Syarikat. Sebab pada masa Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat tidak terlibat dalam perang. Amerika Syarikat menguasai ekonomi dunia. Jadi dia menjadi kaya raya. Dan dia memberikan pinjaman uang tu ya. Okey. Lepas tu kalau kita lihat di sini satu sudah betul. Maknanya yang ini tiada satu salah kan? Kita singkir awal-awal. Kan Cikgu Hajar hari itu teknik penyingkiran. Okey, kita singkir. Jadi sama ada 1, 2 atau 1, 4. Kita tengok yang kedua. Mengecilkan angkatan tentera tu betul atau tidak? Jerman perlu mengecilkan angkatan tentera atau tidak? Perlu. Iya, perlu. Itu syarat kan? Itu syarat dalam perjanjian Versailles. Kenapa dia mau letak tu supaya Jerman ni tidak menjadi satu kuasa yang kuat yang memberi saingan ataupun memberi macam tekanan kepada pihak Britain maupun Perancis ya. Jadi maknanya sini kita sudah yakin dia betul kan? Okey, dia tidak ada berkaitan dengan mengembalikan pemerintahan beraja ya. Kebanyakan negara-negara pada masa tu apabila raja mereka mangkat, contoh macam Austria-Hungary, raja dia dibunuh. Selepas Perang Dunia mereka tiada sudah raja, mereka tidak teruskan ya. Jadi ini tidak berkaitannya, ini pun tidak berkaitan. Kita sudah singkirkan. Jadi jawapannya 1 dan 2. Ya, begitu cara jawab. Maksudnya ada cerita dia. Okey, ada dia punya catatan ya. Okey, apakah faktor yang membawa kepada tercetus Perang Dunia Kedua? Okey, tadi Perang Dunia Pertama, sekarang Perang Dunia Kedua. Okey, kalau kita tengok krisis rantau Balkan, penjualan senjata oleh Amerika, bukan right ni ya, cikgu tanda ya, kegagalan peranan Liga Bangsa, Jerman melanggar perjanjian Versailles. Antara semua tu, cikgu tanya lu kamu, mana satu yang kamu rasa betul? Yang tepat betul? Mana cikgu? Keempatnya. Jerman melanggar perjanjian Ya, Versailles. keempat kan? Bila kita nampak ni, kita yakin sudah. Sebab kita sudah tengok yang soalan di sebelah tadi kan? Maka yang tidak ada 4 tu kita singkir. Jadi sama ada 1 dengan 4 ataupun 3 dengan 4. Ya. Jadi sekarang ni kita sudah singkir 1, kita sudah singkir 2. Ya. Jadi jawapannya 3 dan 4. Jawapannya D, iaitu kegagalan Liga Bangsa. Liga Bangsa ni adalah satu pertubuhan yang ditubuhkan untuk memastikan yang lepas Perang Dunia tu, okey, tidak ada lagi peperangan berlaku. Kawal, kalau ada negara yang krisis, Liga Bangsa ni akan masuk campur, cuba settle. Tetapi apa yang berlaku, dia tidak dapat settle menyebabkan Perang Dunia Kedua berlaku. Ya, maka jawapan yang tepat adalah D. Okey. Ada pertanyaan setakat ni? Jelas, Cikgu.
Okey, terima kasih. Okey, kita pergi. Major General Rob Horn telah diberi kepercayaan untuk mengetuai sebuah unit. Dan mereka masa ni di Eropah, di Britain. Mengetuai sebuah unit. Ini selepas Perang Dunia ni. Tadi kita belajar Perang Dunia kan, sekarang ni selepas Perang Dunia. Untuk merangka pentadbiran yang dikenali Malayan Union. Okey, mu kena ingat selepas Perang Dunia, British datang ke Tanah Melayu. Ya, datang semula ke Tanah Melayu. Ingat sebelum meninggalkan Tanah Melayu, okey, Tanah Melayu terdiri daripada 3 unit pentadbiran, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi, Rabhon ni diminta merangka pentadbiran dikenali sebagai Malayan Union, maksudnya selepas perang. Ini sebelum perang. Jadi sekarang ni selepas perang ni ini tiada sudah. Okey, digantikan, digabung semua ni. Dinamakan sebagai Malayan Union, ya. Jadi nyatakan unit tersebut. Inilah yang cikgu cakap, kamu kena highlight keywords. Okey, unit yang dikenali sebagai merangka pentadbiran Malayan Union itu ialah unit perancangan tanah Melayu. Okey, unit perancangan tanah Melayu. Ini maksudnya soalan dia ni kamu kena tahu apa benda tu saja. Okey, jadi unit yang menguruskan pentadbiran atau merangka pentadbiran Malayan Union ni adalah unit perancangan tanah Melayu yang diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua. Okey, sekarang ni kita tengok tadi tentang mau menubuhkan Malayan Union tu. Sekarang ni kalaulah Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu, ya, ini tiada, 3 unit ni tiada sudah digabung, dinamakan Malayan Union. Apakah kesan Malayan Union? Tengok kesan dia tapi kepada siapa? Mesti tengok betul-betul, jangan salah, jangan tengok kesan Malayan Union ni ada banyak ya kepada siapa, tetapi di sini dia tanya kepada raja-raja Melayu. Okey, antaranya rasa-rasanya mana jawapan dia ni? C. Okey, C. Ya, bila Malayan ni ditubuhkan, maksudnya kuasa raja tu semakin terhakis. Kuasa raja semakin terhakis, maknanya itu tidak betul. Okey, bila kuasa dia terhakis, dia kurang keupayaan dalam melindungi hak orang Melayu. Ya, mengadakan perbincangan dengan British berkaitan sosioekonomi tiada. Ya, dia tidak diberi peluang. Hanya berkaitan agama dan adat istiadat. Ekonomi inilah yang British mau kawal. Ya, dia mau mengeksploitasi bahan mentah kita kan. Jadi mustahil dia mau memberi peluang kepada raja-raja Melayu untuk turut serta dalam sistem pentadbiran itu. Jadi dia hanya bagi kepada agama dan adat istiadat, ya. Sebab kenapa dia bagi agama dan adat istiadat, dia tidak begitu mempengaruhi pihak British, ya. Jadi dia berikan kepada raja, ya. Okey. Kemudian kita tengok gabungan Putra AMCJA. Ya, Putra ni adalah gabungan beberapa buah parti yang radikal. Siapa tahu? Parti apa tu? Yang radikal tu? API, Awas. API ni apa? Angkatan Pemuda Insaf, Angkatan Wanita Sedar. Okey, ada beberapa lagi. Okey, mereka ni radikal. Radikal ni berfikiran terlalu terbuka, ya. Okay, All Malayan Council Joint Action. Ya, ini kebanyakannya adalah golongan bukan Melayu, tetapi yang di sini API Awas ni adalah kebanyakannya orang Melayu. So mereka ni bergabung. Apakah tujuan penubuhan tersebut? Ya, jadi mereka ni adalah golongan yang menentang, menolak Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kenapa Persekutuan 1948 ini diperkenalkan? Siapa boleh bagi alasan? Untuk menggantikan Malayan Union. Ya, untuk menggantikan Malayan Union kan. Jadi semasa Malayan Union diperkenalkan tu, kita nampak di sana rakyat, pembesar, raja, semua bersatu menentang Malayan Union, ya. Maka dia digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu, ya. Tetapi gabungan ini telah menentang, ya, menentang apabila UMNO Malayan Union tu gagal diganti dengan Malayan Union, golongan ini menentang, ya. Putra dan AMCJN, ya. Kenapa mereka menentang, ya? Antaranya sebab masa British berbincang dengan raja-raja Melayu dan orang Melayu tu, yang golongan ni tidak dibawa berbincang. Golongan ni tidak bawa berbincang, ya.
Jadi mereka menentang perjanjian persekutuan itu. Namun begitu British akhirnya juga tidak mengubah ya, dia tetap teruskan juga perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1948. Nanti kamu tengok juga di buku teks tuh kan, apa tuntutan-tuntutan golongan nih ya, yang ITRA dan EMCJE. Terutamanya mereka menuntut hak sama rata. Mereka mau bergabung dengan Singapura, itu satu. Yang kedua, mereka mau menuntut hak yang sama. Maksudnya semua kaum tuh, Melayu, Cina, India tuh sama rata ya. Jadi itu sangat bertentangan lah ya nanti kalau kita tengok dengan perlembagaan 1957 ya. Oke, kemudian kita tengok soalan yang berikutnya. Kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap pemerintahan beraja. Tengok, bila tengok kesan kepada siapa? Ini selalu murid buat salah nih, kesan kepada siapa dia nak tengok betul-betul. Oke, apa kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Bagus atau tidak nih? Bagus juga. Bagus, ya, yaitu antaranya salah satu kesan dia ialah penubuhan Majlis Raja. Maksudnya 9 orang raja tuh digabung, oke. Kemudian kedudukan mereka dalam persistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu ni, oke. Dia ada paling atas sekali Governor General, oke. Kemudian katalah ini dia punya Governor General, oke. Turun begini. Baru ada kuasa perundangan, kuasa eksekutif dan sebagainya. Majlis Raja-Raja tuh di sini. Majlis Raja-Raja. Kalau semasa Malayan Union, tiada tuh raja tuh. Oke? Jadi sekarang nih dia sudah meletak raja-raja tuh di atas daripada 3 badan ini. Jadi dia meletakkan kedudukan raja tuh lebih tinggi. Tetapi dia bukan berada di puncak. Masih lagi Governor General ya. Oke? Dia tidak menerima nasihat British ya, dia tidak menerima dan dia tidak berkuasa mutlak sebab British yang berada di atas ya. Cuma mereka ni dijadikan sebagai satu badan ya yang dinamakan sebagai Majlis Raja-Raja. Jadi baguslah raja-raja ni mula sudah bergabung, berbincang. Kalau sebelum ni raja-raja ni masing-masing di negeri masing-masing ya. Yang seterusnya Karl Marx. Karl Marx fahaman apa nih? Communism. Ya, mesti kita tahu dia komunis ya. Fahaman komunis. Mesti kita tahu Karl Marx. Jadi kalau ini saja mungkin keluar nama mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau Karl Marx kita mesti terus tahu yaitu fahaman komunis. Ini highlight sajalah. Kemudian seterusnya kita tengok British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu. 1948 sehingga tahun berapa kita darurat tuh? 19? Cepat, siapa dapat? 26. Enggak lah. Cepat, 1956. Salah. Lagi? Berapa? Teka. Mau dekat sudah tuh. 1956 tuh. Iya. Mau dekat sudah tuh kan? Cuba Nita. Iya, dekat. 50. Bukan. 57 pun bukan. 1954. Salah. 1960. Salah. 1960. Kelas dia 1960 12 tahun kita dalam keadaan darurat. Sekarang kita darurat berapa tahun? Kiralah COVID ni 2 tahun. Kita baru 2 tahun. Dulu 12 tahun. Teruk atau tidak kehidupan dorang? Teruk, tidak boleh keluar ya. Jam 5 sudah mesti berada di rumah. Kalau lebih jam 5 keluar tembak. Begitu ya. Tapi orang dulu dia patuh. Jadi tapi apa yang penting saya mau bagi tahu sini 12 tahun. Maksudnya 1960 ni sampai selepas merdeka pun kita masih lagi berdepan dengan masalah komunis. Apakah faktor typo situ kan? Apakah faktor yang menyebabkan British bertindak mengisytiharkan darurat? Sebelum tu siapa isytihar darurat? Siapa isytihar darurat? Sir Edward. Ya. Dia mengisytiharkan darurat ekoran daripada 3 orang dibunuh di Sungai Siput. Kalau tidak silap ya, 3 orang telah dibunuh di Sungai Siput yang mana 3 orang ni adalah pengurus ladang.
pengurus ladang, 2 orang adalah orang Inggris, 1 orang adalah orang China ya, orang Cina ya, yang berbangsa Cina. Jadi ini menyebabkan British telah mengisytiharkan darurat. Sebenarnya komunis sudah banyak melakukan kemusnahan, bakar kilang, bakar tanaman, kasih jatuh tuh kereta api dan sebagainya kan. Jadi keadaan semakin teruk dan yang lebih teruk mereka sudah berani membunuh pegawai British ya. Ini pegawai British lah nih ya, bekerja dengan British di ladang kan. Ladang pada masa tu milik British kan. Jadi walaupun dia berbangsa Cina, dia bekerja dengan British. Yang orang Inggris ni tetaplah orang British ya. Jadi jawapannya ialah disebabkan darurat ni diisytiharkan ekoran pembunuhan 3 orang pegawai British ya. Okey, yang seterusnya British telah bertindak mengharamkan Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin ni dia sama tadi tu, seangkatan dengan api awas, dianggap sebagai satu gerakan yang radikal. Ya, kenapa? Kalau Hizbul Muslim ni mesti dia mau menubuhkan sebuah negara Islam. Sama macam Hizbul Muslim ni apabila dia sudah tiada, pertubuhan ni digantikan dengan satu pertubuhan yang baru yang perjuangan dia sama juga memperjuangkan sebuah negara Islam. Siapa tahu apakah pertubuhan tersebut? Ada idea? PAS. PAS, ya. PAS. Pasti Islam Semalaya yang kita nampak sehingga hari ini ya. Okey, jadi ingat Hizbul Muslim dia punya perjuangan jelas sebuah negara Islam bila dia sudah terkubur digantikan dengan satu pertubuhan Islam yang baru iaitu PAS yang kekal sehingga hari ini ya. Okey, Sir Henry Gurney. Bila sebut Sir Henry Gurney mesti berkaitan dengan sistem ahli. Okey, sistem ahli ni cikgu cakap apa hari tu sama macam menteri tu kan? Sama dengan menteri ya. Apakah tujuan sistem ahli? British cakap kami mau tinggalkan tanah Melayu. Sebagai persiapan kemerdekaan, dia tubuhkan sistem ahli. So, antara semua ni yang mana berkaitan dengan sistem ahli? Mana? D. D ya. Latihan pentadbiran. Ingat, sistem ahli ni, sistem menteri ni, iaitu sistem mau melatih orang tempatan. Orang tempatan ya. Ingat, istilah dia bukan orang Melayu, orang tempatan. Jadi bila orang tempatan, dia mesti Melayu, Cina dan India terlibat dalam pentadbiran. Macam mana sistem ahli tu? Katalah ini sistem pentadbiran British. Dalam ni ada ramai pegawai British. Tapi ditubuhkan satu sistem ahli, contohnya di sini. Okey, so di sini ada 9 orang ahli. Inilah 9 orang ahli kan. Okay, yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India dilatih dalam pentadbiran. Jadi mereka ni, pegawai-pegawai British yang ada di sini ni bertanggungjawab kepada mereka, membimbing mereka dalam sistem ahli, mempersiapkan mereka dalam sistem pentadbiran. Sistem ahli ni juga dikenali sebagai kabinet bayangan. Ya, kenapa kabinet bayangan? Ni macam ni lah, kabinet bayangan. Maksud ahli-ahli itu, dipilih bukan melalui proses pilihan raya. Dia dipilih oleh British ya. Jadi itu sebablah dia dinamakan kabinet bayangan. Ahli-ahli ini dipilih ya. Okey, kemudian yang seterusnya, kenapa Kamarul left tu? Kamarul awas, nanti cikgu tanya lagi ni. Okey. Penubuhan jawatan kuasa antara kaum CLC. CLC ni dia melibatkan 2 pemimpin ataupun 2 kaum. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kaum apa ni? 2 kaum. Kaum Cina apa? dan Melayu. Ya, Cina dan Melayu. Cina diwakili oleh siapa? Melayu diwakili oleh siapa? Tan Chen Lok sama Ya. DOJ kan? Tan Cheng Lock dan Datu On Jaafar. Ingat kan saya bilang mereka ni berbincang, Datuk On Jaafar meminta Tan Cheng Lock membantu menubuhkan RIDA, Rural Industry Development Area, menubuhkan industri di kawasan luar bandar supaya orang Melayu dibantu dari segi ekonomi, supaya orang Melayu ada peluang pekerjaan tetap, ada pendapatan tetap. Tapi sebagai balasannya Tan Cheng Lock mau apa tu? Apa yang orang Cina mau? Orang mau apa? Kewarganegaraan. Iya, kewarganegaraan. Betul lah.
Oke, dia mau kewarganegaraan. Besar maknanya nih kan. Oke, jadi maksudnya dia orang berkompromi. Ya, Datuk On tengok dia sudah belajar pergi luar negara, tengok bagaimana orang maju dengan adanya asas pendidikan tuh. Jadi bagaimana dia mau memajukan orang Melayu, dia perlukan pertolongan orang Cina nih kan. Oke, jadi dengan itu kompromi ini antara Datuk On Jaafar dan Tan Cheng Lock, oke, berasaskan kepada perkara nih. Satu, ada lagi beberapa lain lah, tapi ini antara yang menjadi isi kandungan kompromi itu, yaitu Datuk On Jaafar berharap orang Cina dapat membantu dari segi rida, kemudian sebagai balasannya adalah keluarga negaraannya. Jadi kalau kita lihat ya, berlaku ketegangan ya, ketegangan kaum ya di tanah Melayu ekoran daripada orang Cina bilang mau begini, mau begini, mau begini, orang Melayu bilang mau begini, mau begini, mau begini. So, apa yang mereka buat untuk menyelesaikan? Macam kita cakap orang Cina, kamu kan nak fikir orang Cina di Perak di daerah mana lagi? Oh, Cina Perak daerah ni, Cina Sabah daerah ni, Cina. Dia banyak lagi pecah-pecahan tuh. Oke, sama juga orang Melayu Johor, Melayu Pahang, Melayu apa? Belum lagi sebut daerah kan, macam kalau Bajau Tuaran, Bajau Kata Belut, Bajau Ketiau, Bajau Papar, contoh begitu. Setiap kaum-kaum itu mengikut kawasan dia lagi mempunyai tuntutan yang berbeza-beza. Jadi bagaimana mereka mau mengatasi ketegangan antara kaum itu? Mereka buat convention. Jadi dalam convention tuh datanglah wakil-wakil itu semua. Oke, wakil-wakil pemimpin tuh bincang, kami mau nih, kami. Jadi mereka berbincang. Jadi ini bagus lah. Inilah pertemuan yang lebih besar. Selepas antara Datuk On Jaafar dan Tan Cheng Lock tuh ada satu pertemuan yang lebih besar. Baguslah ada pertemuan ini, maka mereka berjumpa, berbincang, berkompromi ya. Jadi bila ada perbincangan tuh ada unsur-unsur kompromi untuk mewujudkan perpaduan antara kaum ya. Oke, seterusnya pilihan raya 1955. Kita baru belajar pilihan raya. Kalau 5 STEM 1 kamu ada ikut cikgu hari itu kelas 4 STEM E. Kita belajar tentang pilihan raya. Oke, pilihan raya apa yang paling awal tuh? Sebelum pilihan raya 1955? Pilihan raya Bandaran kan? Pilihan raya Bandaran, Pulau Pinang, Kuala Lumpur diikuti bandar-bandar lain. Lepas tu pilihan raya negeri. Ya, oke. Jadi Majelis Perundangan Persekutuan ditubuhkan selepas pilihan raya 1955. Oke, apakah fungsi dia? Ini sangat senang. Rakyat kalau sudah dipilih pergi Dewan Rakyat. Untuk apa tuh di sana? Menggubal undang ya. Ini kamu kena highlight lah. Jadi lain kali ulang kaji cepat ya. Oke, seterusnya perundingan London berlangsung. Ini tempo dia. Apakah persetujuan dalam rundingan London? Pilihan raya sudah kan? Kan? Oke. Yang mana antara semua tuh? Penubuhan Surabaya bebas. Yang keempat. Ya, memang persiapan perlembagaan pun menyambut kemerdekaan pun penting. Tapi antara semua tuh kamu tengok mana yang lebih penting. Ini memang tidak berkaitan. Ya, tidak berkaitan. Yang mana yang lebih penting antara kedua? Ini yang lebih penting. British cakap, kami mau tinggalkan sudah tanah Melayu. Mau hampir sudah kamu merdeka. Yang paling penting mesti ada perlembagaan sebagai panduan kepada pentadbiran ya. Oke, Tunku Abdul Rahman dan beberapa ahli perikatan sebelum istiharkan kemerdekaan bertolak lagi ke London. Tengok, 9 Mei 1957 dengan 31 hari bulan 8 1957. Tinggal beberapa bulan aja, 2 bulan lebih begitu kan? Oke. Jadi dia pergi lagi ke London untuk apa? Untuk apa tuh ke London? Isu kerakyatan. Membincangkan draft akhir pelembagaan. Ya, isu kerakyatan, isu kerakyatan. Bukan pelembagaan. Tengok Tengku Abdul Rahman ni, kamu tahu semasa Tengku Abdul Rahman mau pergi ke London yang ini pun, yang perbincangan ke London ni, masyarakat di tanah Melayu masa tu mendermakan dong punya harta, barang kemas dan sebagainya untuk membiayai perjalanan tempat tinggal ke London pada masa tu. Lepas tu Tengku Abdul Rahman pergi lagi. Kalau kamu baca di buku teks tu, dia pergi tu bukan seorang diri, bersama wakil-wakil kaum yang bukan Melayu, yaitu orang Cina dan juga orang India ya. Kerana pada masa tu tuntutan orang Cina lah terutamanya ialah dia mau kerakyatan sama rata.
ya. Jadi Tengku Abdul Rahman ni, dia mau satu keputusan tu yang memberi kepuasan kepada semua orang. Jadi dia tidak buat keputusan sendiri. Dia pergi lagi ke London. Mereka pergi lagi ke London. So pergi ke London, bincang lagi tentang isu kerakyatan. Jadi British tetapkan samalah juga seperti yang telah ditetapkan, yaitu hak istimewa orang Melayu dan warga negara kepada kaum Cina dan India, tetapi mesti menerima hak istimewa orang Melayu. Orang Melayu ni maksudnya yang di tanah Melayu lah, tapi bila Sabah Sarawak bergabung dengan tanah Melayu, maka orang Sabah Sarawak tu dikira bumi putra sama taraf dengan orang Melayu. Jadi ada hak istimewa. Apa tu hak istimewa? Contohnya bahasa, agama, beasiswa, pendidikan, banyak sebenarnya. Nah, jadi kamu kena tahu benda-benda ini. Jadi sekarang ni benda-benda ni dia muncul balik. Kenapa kamu perlu belajar sejarah? Nah, ini yang kamu kena jelas nih. Kenapa sekarang orang tuntut mau begini, macam Singaporean begitu kan? Macam Singapore lah, macam tidak kira bangsa sudah. Kenapa kita masih mau menetapkan bahwa orang Melayu, orang Bumi Putra ada hak istimewa. So itu sudah dipersetujui dalam perlembagaan. Sebab apa? Orang Melayu sudah sanggup menerima kamu sebagai warga negara, jadi sebagai balasannya kamu kena terima hak istimewa kami. Begitu. Jadi kamu kena tahu tuh supaya kamu tahu macam mana mau jaga dia, ya. Oke, yang seterusnya Mahatma Gandhi, siapa nih orang? Tokoh nasionalisme India. Tokoh saja? Tokoh nasionalisme India. Spesifik? Menteri India kan? Ya, ya. Oke. Nelson Mandela yang di Afrika tuh kan? Oke, jadi mereka nih ya memang memberikan pendapat tentang konsep nasionalisme kan, konsep kemerdekaan, konsep kemerdekaan. Saya ingat nih si Jason yang bentang 5 1. Konsep kemerdekaan. Lain latar belakang sejarah negara tuh lain sikit konsep dia. Kalau macam Tengku Abdul Rahman dia cakap konsep kemerdekaan tuh dia cakap tolak ansur gini. Sebab kita nih tidak mendapat kemerdekaan secara kekerasan. Tapi macam Indonesia kalau kita tengok lain sikit dia punya konsep kemerdekaan. Sebab mereka mencapai kemerdekaan dengan pertumpahan darah. Jadi kita tengok konsep dia tu ada tuh unsur-unsur yang macam pertumpahan darah, contoh gitu kan. So kalau di India dengan di Afrika nih hidup mereka tertindas. Jadi konsep-konsep yang dia bagi tu lebih kepada ada unsur-unsur yang menyebut tentang penindasan. Jadi kamu tengok di situlah. Lepas tu kalau kita tengok tokoh yang selepas merdeka macam Tun Dr. Mahathir, dia bagi kemerdekaan tu apa maksud dia? Jadi lain latar belakang orang tu, lain latar belakang sejarah tu konsep dia berbeza, tapi apa-apapun kemerdekaan tu bebas, ya. Tidak mau ada anasir-anasir luar, ya, macam ni. Yang menindas pun anasir luar, ya. Jadi apa yang penting kemerdekaan tu kita tidak mau ada unsur anasir luar yang memberi tekanan kepada kita, ya. Oke, apakah simbolik, ya, Tengku Abdul Rahman melepaskan tangan ke udara? Macam mana? Bukan tangan dia terlepas. Kan, kalau kita tengok Tengku Abdul Rahman ni bila dia umum merdeka, satu tangan dia tergenggam. Satu lagi dia buka tu. Macam 5 jari tu terbuka. Yang ini melepaskan tangan ni ke udara itu jari-jari tu terbuka. Apa maksud dia? Maksudnya kemerdekaan telah dicapai lah cikgu. Ya, telah dicapai kan. Kalau yang tangan dia bergenggam tu, yang di di Bandar Hilir tu, itu tidak lama lagi mau merdeka kan, macam penumbuk tu tapi dia buka tangan dia angkat ke udara tu macam penumbuk tu, itu dalam genggaman. Kamu kena jelas ya ada dua bentuk tu tangan dia tu kan. Oke, itu maksudnya tidak lama lagi mau merdeka yang masa dia baru balik dari London. Oke, Aristotle, Jane Bodin merupakan tokoh falsafah kan, tokoh falsafah. Apakah persamaan dia nih? Apa konsep yang mereka bagi? Kedaulatan, ya, ingat. Tanda kayak gitu, highlight ini supaya akan datang kamu ingat. Oke, mungkin kamu buat catatan apa dia bilang tentang kedaulatan.
Aristotle bilang apa tuh maksud kedaulatan? Buat catatan. Sebab apa? Bila kita belajar soalan nih, kita cari dia di buku, kita buka, kita catat begitu, kita akan dalam proses mengingat. Even cikgu tadi pun tidak berapa ingat tuh EMCJE apa tuh tuntutan mereka. So cikgu buka lagi balik buku. So sekarang cikgu sudah baca, cikgu explain lagi, sudah 2 kali mungkin cikgu explain, jadi cikgu lebih ingat ya. Jata negara, lagu kebangsaan, lambang negara. Mengapa setiap rakyat perlu menghormati? Ini soalan cepu emas lah kan. Jadi mestilah dikaitkan dengan cintakan negara ya. Seterusnya, oke, gagasan Malaysia apa tuh? Gabungan apa nih gagasan Malaysia? Gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Sebelum itu mau gabung dengan Brunei, tapi Brunei akhirnya tarik diri. So jadilah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. Walaupun Singapura lepas beberapa tahun dia keluar. Mengapakah usaha itu dijalankan? Oke, membentuk integrasi, usaha membentuk integrasi, mau merapatkan hubungan banyak, mau merapatkan hubungan kan integrasi itu. Kenapa integrasi ini dijalankan? Sebab kita masalah jarak. Jadi bila masalah jarak, tapi pada masa yang sama kita mau supaya ada juga hubungan tuh kan, ada juga perpaduan tuh, maka ada pengisian dia. Contohnya macam sukan Malaysia. Oke, sukan Malaysia tuh nanti katalah dibuat di Perak. Semua orang dari seluruh negara pergi ke Perak, berjumpa, berkenalan, bergaul. Jadi ini dapat memupuk perpaduan. Begitu ya. Ada banyaklah pengisian dia. Salah satu adalah sukan ya. Perjanjian Hatnyai. Oke, kesan dia apa? Dia antara PKM dan Kerajaan Malaysia dan Thailand. Apa kesan dia nih? Pembubaran PKMC. Ya, pembubaran. Lama sudah ditunggu. Akhirnya pembubaran PKM 1989. Satu kejayaan yang besar lah ya. Apakah peranan pentadbiran seperti Majelis Negeri, Majelis Tertinggi mesti dikaitkan dengan undang-undang ya? Ingat garis undang-undang. Maklumat berikut mengenai peranan mahkamah. Kerjaannya mahkamah yaitu mendengar mana-mana persoalan, perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Oke. Bila ada pertikaian antara kerajaan negeri dan persekutuan, dia mesti melibatkan mahkamah yang paling tinggi. Mahkamah yang paling tinggi sekali. Mahkamah ni ada 2 jenis ya. Mahkamah bawah, mahkamah atasan. Yang atasan ni paling atas sekali adalah mahkamah persekutuan. Mahkamah session, mahkamah persekutuan kan? Okey. Jadi sekiranya ada pertikaian, negeri cakap begini. Macam contoh bah kita ni kan macam Sarawak, Sabah kadang banyak isu dorang dengan kerajaan persekutuan kan akhir-akhir ni. So bila ada pertikaian, maka itu perlu dirujuk dengan mahkamah persekutuan, mahkamah yang paling tinggi ya. Jadi jawapan dia ini ya. Okey, seterusnya okey. Bila munculnya istilah Majlis Sultan-Sultan? Majlis Sultan Durbar. Bukan. Okey, cikgu nampak kamu ada kefahaman di situ juga berkaitan dengan Majlis Sultan-Sultan ni. Durbar tu ada kaitan. Tapi sebenarnya semasa British datang memperkenalkan Malayan Union, okey, dia telah memperkenalkan Majlis Sultan ni. Tetapi Majlis Sultan ni samalah juga tugas dia. Raja tu hanya berkuasa dalam agama begitu kan. Tetapi tidak berjaya dilaksanakan sebab kegagalan pelaksanaan Malayan Union. Malayan Union tu tidak diterima kan. Jadi Majlis Sultan yang bakal ditubuhkan semasa Malayan Union itu tidak berjaya ditubuhkan. Jadi Majlis Sultan ni ditubuhkan lebih kepada perbincangan tentang agama dan adat. Okey, persidangan Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja ni Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ini Majlis Sultan ni Malayan Union 1946. Tapi tidak dilaksanakan sebab Malayan Union tu tidak diterima. Jadi bila Malayan Union diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948, yang tadi Majlis Sultan tu tiada, maka diwujudkan Majlis Raja-Raja.
Ya, Majlis Raja-Raja. Okey, persidangan Majlis Raja-Raja disertai oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Okey, penyimpan mohor ni bila kita tengok penyimpan mohor besar raja-raja ni mesti kita kaitkan dengan protokol. Okey, apakah peranan menteri besar penyimpan mohor besar raja-raja? Ya, B. Jadi ini lebih kepada tahu tak tahu. Jadi bila kita sudah jawab soalan ni, hopefully kamu sudah boleh hafal lah ya. Okey, bila kita tengok ni, agensi berikut dikaitkan dengan tanggungjawab pembangunan ekonomi. So, pembangunan ekonomi ni ada di Tanah Melayu, ada di Sabah, ada di Sarawak. Ya, okey, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Tapi kalau kita tengok ke tengah ni di Tanah Melayu. Okey, Kejora, Dara, Kesedar, semua Tanah Melayu. So, yang ini tidak ada pun disebut di Tanah Melayu. Salkra, Sarawak Bani S ni kan. Jadi kamu kena tahulah macam dua soalan tadi. Ya, di Sarawak. So kalau di Sabah apa? Cari di Sabah apa? Apa rancangan pembangunan ekonomi yang pembukaan tanah sama seperti ke tengah, Salkra, Kejora, Dara. Ini nih Kejora ke tengah ni rancangan pembukaan tanah secara besaran ya, mau melibatkan orang Melayu, mau membangunkan orang Melayu, ataupun orang Bumi Putra di Sarawak untuk terlibat dengan pembangunan ekonomi ya, untuk meningkatkan pendapatan, merapatkan jurang ya. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Apakah sumbangan dia ni, tengok perumahan, mana rumah? Perumahan baru kah kos rendah? Kos rendah. Kos rendah kah? Kos rendah ni istilah dia bila muncul? Perumahan baru. Kawasan perumahan baru ya. Kos rendah ni zaman sekarang. Tengok tahun dia 64. Ya. Beberapa parti politik ditubuhkan di Sarawak, sama juga di Sabah. Ini parti di Sarawak. Ada lagi SUP kan? SUPP. Apakah kesan penubuhan parti-parti politik ni? Apa kesan dia? ABCD? Dia menyokong pembentukan Malaysia. Di Sabah, apa parti politik yang juga ditubuhkan untuk menyokong pembentukan Malaysia? Siapa tahu? USNO, UNCO, Pasok Momogon. Jadi begitu kalau kita belajarkan, macam kita soal balik diri kita jawab juga lagi balik. Mengapa Indonesia melancarkan konfrontasi kepada Malaysia? Malaysia ni bila dia ditubuhkan 1963, gabung Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu, Indonesia melancarkan konfrontasi ganyang Malaysia. Macam ganyang ni, kamu tahu tak maksud dia? Saya makan kau gitu. Kan? Jadi kenapa dia lancarkan ganyang Malaysia? Kenapa dia macam marah dengan Malaysia ni, anti dengan Malaysia ni? Mana jawapan dia? Mengancam kedudukan Indonesia. Kenapa apabila Sabah, Sarawak, Singapura, Tanah Melayu bergabung dianggap mengancam kedudukan Indonesia? Kenapa? Ada alasan? Cuba bagi tahu cikgu. Jadi sebenarnya cikgu pun baru tadi merujuk kenapa nih, sebab bila Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung, maka ini menyebabkan kita ni negara yang kaya, kita akan menjadi kuat. Jadi ini memberi saingan kepada Indonesia ya. Jadi dia ungkit lah dulu, dia cakap api awas tu kan sudah petir semua tu mau bergabung kan dengan Indonesia, membentuk Indonesia Raya atau Malaysia Raya. Tapi lepas tu tak jadi pula. Ya, sebab memanglah dia merdeka dulu, lepas tu dia tidak peduli pun kan. Tapi bagus juga lah kan, tak bergabung ya. Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan cabaran dalam negara selepas pembentukan Malaysia? Apa cabaran bila sudah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak bergabung dengan Singapura? Apa cabaran kita? Apa masalah kita yang paling utama? Duit juga. Ketidakseimbangan ekonomi. Ada tinggi, ada rendah. Ketidakseimbangan. Di mana yang paling maju? Kalau di Tanah Melayu tuh, yang sini yang paling maju.
kan? Di sini semua apa? Miskin itu satu. Kemudian kalau di sini pun yang bandar hidup dia okey, tapi yang di pedalaman sangat ketinggalan, ya. Begitu juga dengan Sabah dan Sarawak. Okey, sangat jauh ketinggalan. Jadi sebab itulah banyak usaha dibangunkan untuk apa? Membolehkan ketidakseimbangan nih diusahakan agar lebih seimbang, lebih adil sampai hari ini, ya. Mengapa rusuhan kaum berlaku 1964 di Singapura? Mesti berkaitan dengan menuntut hak sama. Singapura nih, bila dia bergabung dengan tanah Melayu, dia sana ramai orang Cina kan, dia mau sama taraf dengan orang Cina, dengan orang Melayu. Tetapi itu tidak diberikan sebab dalam perlembagaan sudah termaktub, ya, orang Melayu menerima kewarganegaraan mereka sebagai warga negara, tetapi hak dan istimewa orang Melayu itu mesti diiktiraf. Jadi macam win-win situation sudah pada masa itu kan. Okey, lepas tu dasar pendidikan yang memperkenalkan KBSR dan KBSM. Ya, ini selepas jawatan kuasa kabinet. Okey, kan kalau kita belajar tentang dasar pendidikan, dia ada kronologi dia. Laporan Barnes, okey, lepas tu laporan venue, lepas tu penyata Razak, ya, lepas tu laporan Rahman Talib, okey, lepas tu Aminuddin Baki, jawatan kuasa kabinet, barulah ini. Dan ini nih maksudnya daripada laporan Barnes keluar yang ini, daripada dia macam berkait-kait. Jadi yang ini akhirnya membawa kepada KBSR dan KBSM. Sekarang sudah ubah lagi. Pergi apa? KSSR, KSSM. Kamu lah nih yang KSSM nih. Kalau yang belum sebelum ni, yang senior kamu last year, KBSM. Ni diorang, KBSM. Ya? Okey. Apakah kesan penganjuran sukan Universiti Malaysia? Sukan-sukan, intervarsity, antara universiti. Untuk apa? Okey. Integrasi antara negeri, ya. Ada salah satu sebab integrasi antara negeri. Macam tadi cikgu cakap tu lah kan. Okey, pembangunan fizikal dan alam sekitar turut dititik beratkan dalam dasar pembangunan nasional. Bagaimanakah usaha itu dijalankan? Okey, alam sekitar, kelestarian alam mesti dikaitkan dengan teknologi hijau. Maksudnya bagaimana teknologi itu menggalakkan yang kita ni tetap menjaga tentang alam sekitar, berlaku pemulihan alam sekitar, penjagaan alam sekitar gitu, ya. Kemudian antara berikut yang manakah berkaitan dengan industri berat negara? Industri berat kalau kita tengok ini rural industry, pedalaman. MARA ni ada berkaitan dengan MARA ni menggantikan RIDA kan? Menggantikan RIDA. RISDA ni kalau cikgu tidak silap research, macam cikgu pun tak berapa ingat, tapi macam research gitulah. Cikgu Su ada idea apa RIDA tu, lupa. Tapi HICOM ni heavy industry. RIDA berkaitan getah. Getah kan? Getah. Rubber, rubber. RUBB, rubber. R tu rubber. Okey. Kalau HICOM ni heavy industry. Inilah industri berat, HICOM. Jadi kalau kamu tahu kan dia punya maksud-maksud ni, kamu sudah boleh jawab ni soalan. Okey? Jadi mesti ada cerita. Okey, sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia. Mengapa persidangan tersebut diadakan? Okey, untuk membincang pergolakan di Indo-China. Berlaku pergolakan pada masa itu di Indo-China. Tahun 70. Okey, ketua-ketua ASEAN. Kamu tengok beginilah. Okey, COGEM Kuala Lumpur. Ini mesti berkaitan dengan alam sekitar. Ini cikgu hafal lah sebab dia dari sejarah KBSM pun ini. Apakah dia tunggang terbalik je? Kadang ini jadi soalan, ini jadi jawapan COGEM. Begitu atau ini. Begitu ya. Okey. Habis. Okey, ada soalan? Mau 1 jam juga, kesian kamu mendengar cikgu membebel. Ada soalan? Tidak cikgu. Tidak? Semua jelas. Kan? Jelas ya. Itulah cikgu berharap bila kita bincang begini, kamu punya pemahaman tu lebih baik lah ya tentang soalan ni ya. Okey. Jadi nanti cikgu bagi set kedua. Jadi set kedua nanti cikgu mau tengoklah prestasi kamu lagi ya untuk kertas 1 ni. Jadi lepas daripada ni nanti cikgu mau teruskan dengan soalan kebat ya. Bukan soalan je, kita bincang dulu macam mana mau faham tu soalan baru kita
buat latihan ya. Oke, jadi itu saja. Oke, terima kasih. Semoga yang hadir pada hari ini semua dapat A+ ya. Mudah-mudahan amin 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 ya robbal alamin ya. Jadi cikgu Amin. berharap kelas akan datang hadir ya. Oke, jadi cikgu serahkan semula kepada Cikgu Su. Baik, terima kasih sekali lagi Cikgu ucapkan kepada Cikgu Hanita yang sudi berkongsi ataupun membimbing kamu dengan begitu bersemangat pada hari ini, dan Cikgu berfikir kamu ni memang kumpulan yang sangat bertuah. Okay, dan terima kasih dan syabaslah kepada 26 orang yang sanggup berkorban. Kira kamu ni berkorban untuk diri dan keluarga dan bangsa dan negara juga ni. Gitu kan? Iya. Kan? Sanggup bersengkang untuk bersengkang mata orang kata. Dan Kalau cikgu tiada berharap, data, usahakan. Kalau tiada data, usahakannya. Sebab mau belajar ni mesti ada pengorbanan kan, cikgu bilang kan. ya, Jadi betul. bincang bagus-bagus dengan keluarga. Kalau kamu betul-betul susah masalah data tu, kamu bagi tahu cikgu cuba rujuk dengan UBK. Ya? Iya, Okay. kalau yang betul-betul bermasalah ya, kamu jangan malu PM cikgu kamu. Dan akhir sekali cikgu berharap tanamkan dalam diri kamu ni adalah pelajar-pelajar terpilih sebagai pelajar skor A. Jadi kami cikgu-cikgu berharap cara belajar kamu pun kena berubah lah. Kalau yang sebelum ini tidak bersungguh, macam bukan tidak bersungguh-sungguh, tidak begitu bersungguh-sungguh, kena ubah cara belajar macam cara orang atau pelajar yang mau dapat A. Ya, jangan patah semangat. Teruskan latihan-latihan tanpa yang Cikgu Hanita beri atau guru-guru lain ataupun usaha sendiri, pembelajaran kendiri itu, berdoa, jaga kesihatan kamu dan dapatkan reda ibu bapa dan juga guru kamu. Itu antara kunci kejayaan lah sebelum cikgu mengakhiri atau menutup kelas pada hari ini. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Hanita dan semua murid-murid yang hadir pada hari ini. Oke, bye. Terima kasih Cikgu. Bye. Ya, makasih Cikgu lupa, sekejap ya. Jangan lupa isi link kehadiran yang Cikgu share tu ya. Iya. 26 pelajar itu. Iya, sama komen juga ya nanti. Boleh, Iya. Cik. Oke, bye. Oke, terima Terima kasih. kasih. Bye, Par. Bidadari itu. Ban, apa Ban? Hah? Par, kena record nih, Par. Oke, bye. Bye, Cikgu. Bye. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Cikgu, terima kasih. Ya, bye.